Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Puan Nur Aiman binti Muhammad Jaffer dan kepada rakan-rakannya. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya membentangkan tajuk teori teologikal, topiknya elektrisme dan egoisme. Nama saya adalah Suhasan Analaji Balachandran. Metrik nombor saya 21 DDT 21 F1005. Jom kita tengok apa itu teori teologikal. Teori teologikal merupakan satu aliran yang juga dikenali sebagai conceptualism. Telos berasal dari Yunani, bermaksudnya tujuan atau matlamat. Ahli teologis menentukan cabar, bohong, betul atau salah melalui akibat dan natijanya. Berdasarkan teori ini, kebaikan atau kejahatan sesuatu ditentukan oleh nilai instrumennya lah. Malah sesuatu tindakan atau peraturan dianggap bermoral jika jumlah kebaikan yang dihasilkan melebihi kejahatan. Namun begitu, kehadiran beberapa pandangan ahli teologi menyebabkan wujudnya perbezaan dalam aspek baik dan jahat hingga muncul dua teori teologi yang berbeza, iaitu elektrisme dan egoisme. Di teori teologi ada dua perbezaan, elektrisme dan egoisme. Jom kita tengok apa definisi elektrisme. Definisi elektrisme berpegang kepada prinsip bahawa seseorang, iaitu sepatutnya melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada setiap orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. Kebahagiaan dan dimaksudkan keseronokan sesuatu yang bukan bersifat moral. Dari sini, rakan saya akan memulakan. Pengangas. Jeremy Bentham 1748 hingga 1832 merupakan pengangas bagi teori ini dan seterusnya dikembangkan oleh anaknya John Stuart Mill 1806 hingga 1873. Jeremy Bentham mengatakan bahawa manusia dikuasai dan dipengaruhi keseronokan serta kesakitan, manakala kemoralan ialah usaha mencari kebahagiaan, iaitu keseronokan. Bagi John Stuart Mill pula, beliau membezakan antara keseronokan dengan memasukkan aspek kualiti. Mill mengukur kualiti dan kuantiti sekaligus. Menurutnya, pentujuh kualiti keseronokan adalah seperti tinggi, rendah, baik, buruk, baru, lama, objektif, subjektif. Faktor yang boleh mempengaruhi keseronokan pula ialah kecerdikan, pendidikan, sensitiviti, bermoral dalam tindakan dan kesihatan yang naik. Beliau memperhatikan utuisme seperti berikut. Prinsip kebahagiaan termanya yang menekankan bahawa suatu perlakuan itu benar atau baik, mengikut kadar atau mempertimbangkan perbahagian yang dimajukan dan dihasilkan oleh perlakuan itu. Keseronokan bebas daripada kesakitan sebagai natijah atau hasil benar baik yang diidamkan. Jenis-jenis utilitarisme. Ex-utilitarisme. Ciri pertama adalah merekod akibat suatu perbuatan sama ada bermoral atau sebaliknya berdasarkan kajian kes. Ciri ini dipanggil ex-utilitarisme. Misalnya, aktiviti iradah dengan menonton televisyen mungkin dianggap tidak bermoral kerana masa tersebut sepatutnya digunakan untuk kerja-kerja bermanfaat. Hedonisme utilitarisme. Ciri kedua pula ialah mengambil kira kegembiraan kesan daripada suatu tindakan dianggap bermoral. Ini kerana Bentham berpendapat untuk menentukan benar atau salah, moraliti tingkah laku individu. Dia hanya perlu mengambil kira kesan dan akibatnya. Misalnya, tindakan yang meningkatkan ciri kesetiaan dalam persahabatan sehingga mencetuskan kegembiraan. Egoism. Definisi egoism ditafsirkan sebagai teori yang dianggapkan nilai itu baik jika menguntungkan diri sendiri dan nilai itu buruk jika sesuatu itu merugikan diri sendiri. Teori ini juga bersifat individualistik. Egoism terdiri kepada dua jenis, iaitu egoism psikologi, egoism etika. Egoism psikologi melandaskan doktrin yang menyatakan seseorang individual selalu melakukan sesuatu atau mengambil tindakan tertentu disebabkan oleh motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Egoism etika pula doktrin yang melandaskan apakah yang patut dilakukan oleh seseorang ejen moral mendasarkan kepentingan diri.
Individual mempunyai kewajipan moral untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan merujuk kepada ukuran moral yang meningkatkan kebajikan diri sendiri. Kelemahan teori egoisme pula tidak mengutamakan kemurahan hati kerana mengejar kepentingan diri sendiri. Hal ini memudaratkan orang lain. Peraturan yang bersifat individualistik ini menyebabkan tiada satu piawai atau ukuran untuk menghakimi sesuatu tindakan. Merosakkan hubungan dan nilai murni tidak dapat diterapkan. Nilai masyarakat tidak dapat dipupuk, melahirkan individual yang penting diri. Kekuatan teori egoisme pula, egoisme dapat membantu untuk mencapai matlamat kendiri. Egoisme juga membantu dalam pembinaan sesuatu yang diri tanpa bantu orang lain. Kepuasan kendiri dapat dicapai. Egoisme membantu dapat membina keyakinan dan prinsip kendiri yang kuat. Kesimpulannya, prinsip utilitarisme yang dikemukakan mendukung bahawa kita seharusnya maksimumkan kebahagiaan dan minimumkan kesakitan. Kesimpulan, manakala pengajaran egoisme pula menyokong etika individualisme. Terima kasih. Dalam kehidupan seharian kita mestilah berjaga-jaga dan berwaspada dalam menerima fahaman atau pendapat daripada mana-mana pihak. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.